live. Dah. Ha, lam, alif, lam. Halal. Bila kita bicara tentang sijil halal, ia bukan saja melibatkan soal label atau pengesahan halal semata-mata. Tetapi, ia turut meliputi proses berkaitan pengeluaran, pembungkusan, pengedaran dan pengangkutan sehinggalah kepada pemborongan dan peruncitan. Kini, saiz pasaran halal dunia sedang mengembang dan dijangka akan mencapai nilai 3 trilion USD menjelang tahun 2023. Ini sudah pasti akan membuka peluang baru kepada PKS tempatan yang ingin mengembangkan sayap mereka ke pasaran global. Persoalannya, bagaimana? Dan apakah bantuan yang disediakan oleh SME Corp Malaysia kepada syarikat dalam industri halal ini? Segalanya akan terjawab dalam sesi Soal Usahawan yang akan bersiaran secara langsung pada hari Rabu jam 11 pagi hanya di Facebook SME Corp Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar semua? Kami sekali lagi bersiaran dengan sesi Soal Usahawan dan tajuk hari ini amat interesting, iaitu pembiayaan halal ke arah global. Dan saya ucapkan selamat datang kepada semua panel-panel dan juga warga-warga PKS di luar sana yang kita sekali lagi sedang bersiaran langsung secara maya melalui platform Facebook Live SME Corp Malaysia. Saya ingin mohonkan maaf atas sedikit kelewatan tadi. Kita sepatutnya live jam 11 tapi kerana beberapa masalah teknikal, tapi sekarang ini alhamdulillah kita sedang bersiaran live. Okey, untuk hari ini kita akan bicara tentang halal dan juga soal pembiayaan untuk PKS ke arena global. Kita ada 3 panel yang memang berkecimpung dari sektor halal. Panel pertama saya introducekan Datuk Haji Zainal Abidin Jaafar, pengerusi syarikat Sajas dan Chairman Halfest. Beliau juga mantan pengarah JAKIM dengan pengalaman berkhidmat hampir 36 tahun dan berkecimpung dalam industri halal bersama badan seperti Mawib, Jawi dan juga mewakili Malaysia ke Pasar Halal Dunia dengan MyFA dan juga Ifanka daripada mereka syarikat. Tidak ketinggalan juga saya perkenalkan juga Encik Muhammad Nur Muhammad Amin, Head of Business Development Unit Commercial Banking CIMB Bank Islamic Berhad, berpengalaman lebih hampir 18 tahun dalam sektor perbankan, terutamanya sekali dalam bahagian perbankan komersial dan melibatkan pembiayaan kredit, pengurusan portfolio dan berkhususan sarjana muda kepujian bidang perakaunan dan kewangan dari La Trobe University Australia. Dan tidak ketinggalan juga saya perkenalkan panel ketiga kita, Cik Amiruddin Muhammad. Ya, pengurus kanan kluster sektoral SME Corp Malaysia. Lebih 20 tahun berpengalaman dalam bahagian pembangunan perniagaan serta meliputi program berimpak tinggi dan pembangkit sektor PKS. Berkelulusan sarjana muda dengan kepujian dalam bidang perniagaan dari Universiti Leicester UK. Okay, tanpa buang masa kita mulakan. Secara mukadimah, dengan lebih hampir 1.9 bilion orang Muslim seluruh dunia dan pasaran produk halal tumbuh dengan pesat dan kekal pada kadar 3 trilion USD dan dijangka hampir 7 trilion USD menjelang tahun 2023. Oleh itu kita tidak heranlah majoriti MNC atau pengilang dan juga pembekal produk seperti Nestle, Kellogg's, Unilever dengan ini telah meningkatkan permintaan dan menyesuaikan barisan pengeluaran produk mereka menjadi patuh halal dan bersesuaian untuk tawaran-tawaran halal, produk halal. Ini sudah membuka peluang dan lapangan besar pada PKS untuk memasuki rangkaian pasaran global. Namun menurut laporan HDC, pasaran halal walaupun kekal kukuh, tapi PKS yang mengeksport dan yang patuh halal atau sertifat halal masih rendah. Oleh itu, beberapa persoalan penting tentang persijilan halal harus kita kupas dan diperhalusi oleh PKS agar kekal bersaing dalam industri halal tempatan dan melangkah terus ke tahap global. Tanpa buang masa, saya buka sesi sekarang dengan panel. Saya mulakan dengan Datuk Zainal. Datuk Zainal,
memandangkan pengalaman yang terlalu luas dalam bidang halal, bolehkah secara mula ni kita ceritakan apakah maknanya sebenarnya bagi seseorang PKS itu untuk mendapat halal certified atau disahkan halal atau patuh halal secara konsepnya. Silakan Datuk. Okey, terima kasih Saudara Hanif, Saudara Moderator, ahli-ahli panel yang saya hormati, Cik Mak Noor dan Cik Aminuddin, seterusnya para pendengar di luar sana. Pertama-tama kali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak SMB Corp yang telah mengundang kami semua untuk program ini, dan tahniah syabas pada SMB Corp kerana telah menyambut pada tahun ini 25 tahun SMB Corp, dan pasti sudah banyak jasa yang telah berikan. Pertamanya kita lihat bahawa dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan bahawa terdapat adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi ayat ni jelas mengatakan Allah tidak menggunakan ya ayyuhal muslimin ataupun ya ayyuhal mu'minun, tapi dia menggunakan ya ayyuhan nas. Maksudnya wahai seluruh manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi, di langit, di laut, di darat, udara dan sebagainya yang halal lagi baik. Halal lagi bermutu atau halal lagi hygiene. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kita ikut nafsu syaitan, tabiat syaitan, kerana dia adalah musuh kita yang nyata. Jadi tabiat syaitan ini membazir, kotor dan sebagainya. Jadi ayat ini, daripada ayat inilah kita di JAKIM telah bekerjasama dengan Petua Bahagian Pembangunan Usahawan dan KPDNKK melalui Akta Perdagangan sejak tahun 1972 telah pun bergerak langkah untuk mengeluarkan sedia halal ini. Maknanya kita sudah 40 tahun lebih di bidang halal ini. Jadi dari segi hadis juga kita lihat bahawa inna halal bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mushtabihat. Maknanya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tapi di antara keduanya ada benda yang syubhat yang mana ini perlukan penelitian dan sebagainya. Jadi kita terus apa yang saudara mereka sebutkan tadi bahawa dalam sijil halal ni kita kena lihat pada dua sudut. Sudut yang pertama adalah dari Islamic perspektif, iaitu dari segi agama barang itu mestilah halal. Contohnya ayam, lembu, kambing. Babi tidak halal, itu jelas. Kemudian dari segi yang kedua, dari segi semak property juga mendekatkan dari segi kualiti, thayyiban. Jadi dalam ayat tadi kita ada halalan, thayyiban. Jadi dalam persediaan halal dia akan tekankan soal thayyiban ni. Di thayyiban ni dia lebih kepada kebersihan, kesucian, iaitu hygiene. Itu yang dititik beratkan. Dan sudut yang lain pula, dengan adanya sedia halal ini, maka pemilik sedia halal itu akan menambahkan nilai mutu pada produk dia. Ada value added di situ. Maknanya barang ni kalau dulu keluar di kampung, makcik-makcik yang buat keripik di kampung, hanya sekitar kampung saja. Tapi dengan sahaja adanya sedia halal, dia keluar daripada daerah dia, akan keluar pada negeri dia, akan keluar seluruh menanjung dan akhirnya seluruh dunia boleh diedarkan dengan ada sedia halal, tidak ada sekatan. Kemudian dengan ada sedia halal ini, dia menjadi marketing tools, alat untuk dia edarkan barang-barang. Jadi bila orang pergi ke supermarket, dia akan memilih kualiti barang mana yang ada sedia halal, ada yang branded. Maklumlah zaman sekarang ni orang memerlukan, orang menghati pada branded. Kalau nak beli jam, Rolex. Kalau beli golf misalnya, benda-benda yang seperti Honma dan sebagainya. Jadi mereka membutuhkan standard quality. Begitu juga dengan ada halal ni, mereka boleh keluar ke global market. Global market ni, halal Malaysia ini oleh kerana kita telah mula-mula sejak 40 tahun dulu, diterima seluruh dunia. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau kita lihat tadi seperti yang saudara moderator sebut dalam iklan tu, bahawa kita sekarang nilai produk penjualan bisnes halal di dunia sekarang lebih kurang 3 trilion USD. Jadi kalau kita lihat pula Malaysia pada tahun yang lalu, baru nilai ekspor barang halal ni baru 42 bilion ringgit Malaysia. Mana masih banyak lagi peluang yang kita orang Malaysia mesti rebut untuk mengejar memasuki pasar dunia bidang halal. Sebab ayat Quran sebut tadi bahawa halal itu bukan untuk Islam saja. Orang Islam juga sekarang ni berminat dengan halal. Dia mengakui
tentang logo halal yang ada JAKIM ni, dan mereka cenderung untuk memilih barang-barang yang ada sedia halal. Dan kalau kita lihat pula daripada lebih kurang 3 trilion nilai bisnes itu, 10%-nya terdiri pada primary meat, mana daging. Kemudian pharmaceutical 23%, nutraceutical 6%, confectionery 5%, kosmetik dan bakery. Seterusnya processed food ni yang paling banyak, itu 35%. Jadi kita lihat pun di Malaysia pun dan berdasarkan data di JAKIM ada 10,000 pemilik sedia halal itu memang dari ke 40 ke 50% di bidang processed food ini, sesuai dengan perkembangan dunia. Kalau kita lihat dua lingkup halal aja, kita tidak boleh menganggap dia hanya halal dan haram, ayam, daging dan sebagainya. Tapi dia melibatkan proses, proses makanan tu, processing dia melibatkan industri perkhidmatan, produk dandanan diri, farmaceutical, logistik, perkapalan, perbankan Islam, kewangan, standard audit dan sebagainya. Jadi bukan hanya dia kita lihat dari segi halal saja, melibatkan semua sekali. Rantaian makanan halal ni seperti kita lihat bahawa satu-satu produk itu asalnya ada yang daripada animal dan ada juga daripada yang marine, daripada plant dan sebagainya. Dia akan melalui processing, ingredient, additive dan sebagainya, finish product, packaging, storage dan seterusnya. Jadi dalam pendek kata, dalam kita melihat sedia halal ni bukan semudah yang kita jangka. Dia melalui satu proses, melalui dokumen, manual prosedur halal Malaysia. Jadi ini di MS tu maksudnya Malaysia Standard 1500. Inilah yang kita guna pakai dalam permohonan sedia halal. Jadilah inilah skim sedia halal. Kita ada 8 benda yang kita keluarkan sedia. Pertama, produk makanan, minuman, makanan tambahan, prenis, restoran, dapur, barang gabungan kosmetik dan diri, rumah sembelih, pharmaceutical, kontrak penerangan dan logistik. Okey, saudara penonton, itu buat sementara. Okey, baik. Okey, terima kasih ya Bapak Datuk atas background apa itu makna untuk bersejarah halal, dan kita lihat dua part tadi ya, daripada segi bisnes dan konsep juga. Mungkin saya terus ajukan pada Cik Aminuddin ya, memandangkan pelbagai seluk liku dan juga proses yang perlukan pendanaan untuk sedia halal. Mungkin kita boleh bagi satu pendedahan di mana apakah yang SME Corp bantu untuk first step PKS ini terus dan confident untuk dapatkan sedia halal. Silakan Cik Aminuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amin sebagai pengacara majlis dari kita, yang ada Zainal dan juga Encik Muhammad Noor. Sebelum itu, saya cuma nak terangkan sikit dari segi betapa pentingnya persediaan halal yang perlu diterapkan oleh perusahaan kecil dan sederhana lah. Kalau ikutkan dari segi industri halal tersebut, kita tengok pada hari ini, jumlahnya agak besar, sebanyak 7.71 trilion pada tahun 2030. Dan industri halal ni di Malaysia sahaja dijangka akan berkembang sehingga 180 bilion. Dan kalau tengok dari segi pertumbuhan industri halal tersebut, kita jangkakan pertumbuhan industri halal ada kadar 8% setahun ke tahun. Dan kalau kita tengok dari segi penglibatan PKS terutamanya yang halal, dan kita tengok dari segi statistik, kebanyakan majoriti syarikat-syarikat yang mendapatkan persediaan halal ni adalah syarikat-syarikat PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Dan kita tengok syarikat-syarikat lain seperti Nestle, syarikat-syarikat Kraft dan sebagainya, jumlah yang syarikat-syarikat besar adalah kurang daripada 5%, dan kebanyakan dari syarikat-syarikat tersebut adalah syarikat perusahaan kecil dan sederhana. Dan kalau ikutkan dari segi aspek-aspek mendapat sedia halal tu, kita tengok amat penting untuk usahawan-usahawan terutamanya menghasilkan produk-produk makanan atau produk-produk kosmetik untuk mendapatkan persediaan ini. Dan dari situlah peranan SME Corp untuk membantu syarikat-syarikat PKS ini untuk mendapatkan persediaan halal. Dari pihak Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui SME Corp, kita ada beberapa skim bantuan kewangan yang kita boleh bantu syarikat-syarikat. Nah, sebelum tu saya terangkan di sini, statistiknya sebanyak 7,654 syarikat telah mendapatkan persediaan halal
daripada pihak JAKIM, dan seperti yang saya maklumkan tadi, lebih kurang dalam 90% adalah syarikat perusahaan kecil dan sederhana. 89% adalah perusahaan kecil dan sederhana. Itu jumlah, tengok betapa besarnya peranan PKS yang mendapat sedia halal ni. Kalau tengok di kedai-kedai, di kedai-kedai runcit, contohnya di Giant ataupun Mandarin, kita tengok banyak produk-produk yang dihasilkan oleh PKS ni, dan kebanyakannya memerlukan perjalanan untuk membolehkan syarikat-syarikat PKS ini dapat mempromosikan dan untuk meningkatkan penjualan produk syarikat tersebut. Dan syarikat MNC tak banyak sebenarnya untuk makluman ahli-ahli panel sebenarnya, dan rakan-rakan di Facebook yang menyertai Facebook Live ini cuma 823 sahaja. Itu 10% saja yang bersedia halal. Ini adalah sumber daripada JAKIM untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita tengok di situ betapa pentingnya persediaan halal ni untuk kita bantu dan ketengahkan PKS-PKS tersebut, dan ini adalah peranan SME Corp lah. Dan kita telah bekerjasama dengan beberapa agensi, sebagai contohnya HDC, dan kita pun terima kasihlah kepada pihak CIMB pada hari ini mendedahkan beberapa bantuan untuk kita komplement bantuan kewangan yang kita ada daripada SME Corp ni. Kan ikutkan syarikat-syarikat PKS ni, kita tengok di bawah, syarikat-syarikat tu memerlukan persijilan, pembukusan, pembelabelan untuk mereka tak mendapatkan persediaan tersebut. Dan kita tengok banyak saringan-saringan cabaran yang perlu dihadapi oleh perusahaan kecil dan sederhana ini, terutama dari segi ujian pasaran, penyesuaian pasaran, dan untuk masalahnya sekarang dari segi penembusan market itu sendiri. Untuk syarikat-syarikat ini pergi ke Tesco contohnya, pergi ke Maidin, itu adalah cabaran yang dihadapi oleh PKS lah. Dan kalau kena pun tengok potensi agak besar, sekiranya syarikat itu mendapatkan persediaan halal, banyak peluang-peluang, terutamanya dari bukan sahaja di segi domestik, kita juga tengok ada peluang-peluang untuk antarabangsa lah. Seperti contohnya terdekat ini, kita ada Olimpik Jepun yang kita akan dilaksanakan pada tahun ini. Itu peluang yang besar lah, dan ini adalah peranan SME Corp Malaysia ni untuk sebagai platform pemudah cara lah untuk PKS dari segi rundingan perniagaan, dan kita juga menawarkan bantuan kewangan ekspor, dan juga kita ada program yang kita adakan global sebagai contohnya. Saya akan terangkan secara lebih lanjut hari ini. Dan kita juga bekerjasama dengan contohnya sebagai pihak Datuk sendiri untuk fasilitasi pematuhan dan pengedaran global lah untuk produk halal tersebut. Okey. Saya rasa itu saja. Ya, terima kasih Cik Amin untuk lakaran ataupun backdrop semua proses dan bantuan halal yang kita emphasizekan dengan SME Corp, dan juga secara langsung yang menunjukkan kolaborasi yang SME Corp sebagai Central Coordinating Agency kita padankan antara industri dan juga bank-bank di luar sana. Okey, berbalik pada yang Cik Amin tu highlightkan tadi, ya tadi kalau tadi kita dengarkan bantuan yang diberikan oleh SME Corp, sekarang ni kita juga inginkan pendedahan bagi semua PKS di luar sana. Saya jemput Cik Nur Muhammad, kalau boleh ceritakan, kita tahu yang SME CIMB Bank ni telah lama dikenali sebagai antara penyokong dan juga bank yang sangat membantu PKS. Tapi bagaimana dengan produk-produk halal? Adakah CIMB Bank menyediakan kemudahan yang komprehensif kepada PKS di luar sana? Saya jemput Cik Muhammad. Ya, terima kasih Cik Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati ahli panel kita Datuk Zainal, Cik Amin, juga para peserta SME yang ada di luar sana. Alhamdulillah, kami juga rasa bersyukur dan berterima kasih kepada pihak SME Corp kerana sudi menjemput kami untuk menyertai sesi soal usahawan untuk hari ini. Soalan yang valid Encik Hanif, tapi sebelum tu saya izinkan saya untuk kongsikan slide presentation untuk saya paparkan ini. Sila. Ya. Cik Nur? Ya. Okey. Saya paparkan. Okey, kelihatan.
Okey. Okey, apa yang kita dapat lihat di sini, ini adalah satu usaha yang pihak CIMB ingin memajukan sektor halal, especially daripada kumpulan SMEs. Apa yang kita dapat lihat ialah peluang halal semakin hari semakin bertambah. Sama ada dari segi domestik ataupun di pasaran antarabangsa. Tapi malangnya kebanyakan pada pihak SME kita masih lagi ketinggalan disebabkan beberapa perkara. Nombor satu, mungkin dari segi kesedaran. Nombor dua, dari segi modal ataupun dari segi peluang yang perlu direbut ataupun beberapa perkara lagi. So, jadi apa yang pihak CIMB buat sekarang ialah untuk mengadakan satu skim di mana membantu pihak SME sama ada dua perkara, sama ada yang... Maaf Cik Noh, saya ada dapat komen. Boleh besarkan skrin Cik Noh? Besarkan project screen. Ada PKS kata tak berapa jelas itu. Okey. Boleh nampak? Boleh project. Saya dah full screen kan ni. Dah full screen ya? Ya. Belah sini belum lagi Cik Noh? Saya dah full screen ni tadi. Ya, sekejap. Mungkin lagging sikit. Maaf sih. Tak apa. Okey. Masih tak kelihatan Cik Noh? Sebab nampak di bahagian saya ni sudah di-sharekan sebagai full screen. Saya dah masuk dalam presentation mode ni. Oh ya ke? Ataupun Cik Noh besarkan dari segi yang 70%. Okey. Besarkan sikit. Okey. 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 Minta maaf. Jadi macam saya cakap tadi, pihak CIMB melihat ini satu peluang untuk kita sebagai pihak industri kewangan untuk membantu pihak SME untuk ke hadapan dan segi bersama-sama bersaing dengan pasaran antarabangsa. Dari segi sektornya pula, kita memberi tumpuan kepada 5 sektor, iaitu kita memberi tumpuan kepada food and beverages ataupun makanan dan minuman, kosmetik, fashion, pharmaceutical dan juga agriculture businesses. Agriculture businesses ini melibatkan daripada pihak ladang hingga ke pihak pengurusan, pihak pembungkusan dan wholesaler. Daripada 5 sektor ni, kita cuba membantu mereka daripada mereka tidak mempunyai sijil halal kepada sijil halal. So, maksudnya daripada dia belum lagi certified halal, kita bantu dia dari segi memudah cara, dari segi bantuan nasihat, dari segi bantuan menunjukkan cara yang terbaik untuk mereka mendapatkan certification halal ni, dan lepas daripada itu kita membantu mereka di manakah pasaran-pasaran penting yang boleh mereka pasarkan barangan mereka ini. So tidak terhad kepada mereka dapat sijil halal tersebut. Lepas tu apa yang kita buat lagi? Apa yang kita bantu mereka, macam mana cara kita bantu mereka, macam mana kita merealisasikan potensial produk-produk mereka. Macam saya kata tadi, bukan saja di pasaran domestik, juga kepada pasaran antarabangsa. And then kita lihat juga pula sekarang trend spending consumer lebih kepada online. So banyak SME kita yang dah ada certification halal, potensi untuk ketinggalan masih ada lagi sebab
sekarang banyak consumer punya spend trending kepada e-platform ataupun e-commerce. So SME yang mana yang belum lagi mengadakan produk mereka dijual melalui e-platform ni atau e-commerce ni akan ketinggalan. So jadi pihak SMB terus membantu pihak SME untuk mengadakan satu cara untuk memberi pengajaran kepada pihak-pihak SME ni untuk membolehkan mereka mengadakan dia punya sendiri e-commerce platform dan disupport dengan e-hailing yang tertentu, sebab dia ni adalah satu supply chain daripada hujung ke hujung, di mana andai kata satu daripada supply chain mechanism tu terputus, dia tak jadi. Dia kena semuanya mesti from end to end tu mesti selaras. So daripada segi situ kita dapat membantu pihak SME secara menyeluruh, sebab kalau kita tengok kat kalau saya tengok kat skrin saya ni kalau kita tengok dekat yang chart yang saya tunjuk ni certification ataupun apa yang kita buat dalam certification ni, kalau saya boleh terangkan lebih sedikit, ialah bila ada SME datang ke kita akan introducekan pihak SME ini kepada konsultan ataupun pihak syarikat yang berkebolehan ataupun disertify oleh JAKIM untuk membantu SME ini memberi penerangan sedikit ataupun akses dia punya businesses tu untuk melihat di manakah kelemahan dia, di manakah peluangnya, di manakah dia boleh untuk diperbetulkan supaya mereka halal, boleh disertifikatkan halal. Tapi itu tak memandai setakat itu saja macam saya kata tadi. So apa kata lepas ni kalau misalkan dia nak pasar ke pasaran antarabangsa, apakah peluang-peluang ataupun cara-cara yang membolehkan mereka memastikan produk tu halal di kilang mereka, halal dalam perjalanan dan halal sampai ke tempat konsumer. Sebab itu kita bekerjasama dengan syarikat-syarikat Northport dan juga Mascargo, dan tak juga pada e-hailing macam Foodpanda, Grab dan sebagainya untuk e-commerce mengadakan end-to-end solution. Maksudnya dari segi productionnya halal, logistiknya halal dan juga sampai ke tempat customernya dan dipasarkan di tempat-tempat yang berstatus halal. So kita juga bekerjasama dengan pihak-pihak SME Corp yang tak dapat dinafikan lagi, dan juga pihak HDC dan juga Matrade, di mana kita mahu kalau orang kata bantu SME ni secara all out. Kita tidak saja, yang paling penting kita tidak saja membantu dari segi financing. Of course bank ni sifatnya, kalau kita semua tahu, kalau sebut pasal bank ni kita akan sebut pasal financing, tapi financing itu cara lama. Apa yang kita nak buat sekarang ialah memberi financing, tapi dalam masa yang sama membantu pihak-pihak SME ni menunjukkan jalan supaya mereka dapat mengembangkan lagi perniagaan mereka. Dengan cara begitu, bila mereka dapat mengembangkan perniagaan mereka, dia akan dapat sales yang banyak, keuntungan yang banyak, dan juga pihak bank akan merasa relax ataupun akan berasa yakin bahawa pihak-pihak SME ni dapat membuat pembayaran balik mengikut ketetapan yang ditentukan sewaktu permohonan pinjaman tu nanti. Okey. Terima kasih Cik Noh. Sangat lengkap maklumat yang diberikan oleh Cik Noh tadi, yang diberikan satu insinuation yang baru lah, memandangkan yang CIMB Bank ni membantu dari segi bukan sahaja perbankan dan juga cara baru. Saya nampak a lot of hand holding dan juga industri specific assistance di situ. Okey, kita ada soalan daripada yang view kita PKS di luar sana. Okey, saya setujukan saya balik pada yang bagi Datuk Zainal lah ya. So soalan dia, berapakah statistik SME yang ada CJ halal, dan bagaimana SME yang baru dalam industri nak apply CJ halal. So ini bertepatan lah, because dalam sesi yang kedua ni kita akan memperincikan lagi dari segi proses, dan memang kita akan mula dengan yang begitu. Sila Tok, kalau boleh.
Okay, terima kasih. Ya, sama. Jadi dalam seperti saya sebut tadi, setakat ini ada lebih kurang 10,000 lah pemegang sejarah JAKIM. 10,000 ya. Ya, jadi daripada itu 70% sebenarnya, 70 Betul. ke 75% adalah daripada IKS ataupun SME. Dia international itu lebih kurang 20 ke 25% saja. Dan di sini saya nak seperti soalan kedua, bagaimanakah proses untuk memohon itu. Jadi kalau kita tengok slide, bahawa mula-mula register online, kita tengok register online. Bagi PKS yang baru ingin menceburi atau mengambil inisiatif awal untuk make sure yang dia certified halal. Okey. Jadi pertamanya permohonan sekarang ini adalah fully secara online. Jadi bukan melalui material lah. Jadi online ini boleh pergi pada website JAKIM My E-Halal My E-Halal JAKIM, di situ register online. Setelah register online, maka dokumen-dokumen nanti bila register itu diterima akan diberikan ID atau password. Projection. Teruskan ID akan diberikan ID dan password. Setelah itu segala isi detail form hendaklah diisi melalui online juga. Lepas itu di-submit juga bersama-sama itu kan supporting dokumen. Dokumen ini dimasukkan ke online. Jadi di sinilah yang banyak berlaku kelemahan di kalangan pengusaha-pengusaha ni, IKS, mereka tidak berjelas, tak pasti ataupun gagal untuk register secara online ni. Jadi kita di JAKIM melihat perkara ini adalah satu perkara yang perlu diselesaikan, maka JAKIM telah melantik beberapa syarikat sebagai facilitator. Jadi Zajas adalah salah satu company yang dilantik oleh JAKIM untuk membantu IKS ini mendapatkan sejarah halal. Jadi yang penting pihak IKS cuma membuat bisnes, kami sebagai facilitator akan menguruskan daripada A sampai dapat sejarah halal kepada IKS ini. Setelah dua orang semua dilengkap, mereka akan dapat password dan mereka akan bayar juga melalui online. Langkah kedua adalah pihak JAKIM ataupun Jabatan Pembebasan Negeri akan melakukan audit di lapangan. Jadi dalam audit lapangan ini dia akan lihat sejauh mana selarasnya atau benarnya dokumen yang dihantar tadi dengan keadaan sebenar di kilang. Jadi berbagai aspek lah akan dilihat, misalnya adakan mesyuarat permulaan, kemudian langkah kedua melihat semua dokumen, kemudian yang ketiga akan melawat tapak dan juga akan interview pekerja-pekerja itu di kilang itu sekali dan melihat fasiliti yang ada. Akhirnya akan ditutuplah sama ada apa-apa yang kelemahan ke akan ditegur dan tak diperbaiki dalam seminggu 2 minggu. Setelah baiki barulah dibawa ke peringkat seterusnya. Jadi peringkat seterusnya ialah dokumen yang lengkap ini akan dibawa ke pihak jawatankuasa halal, sama ada di JAKIM ataupun di peringkat negeri. Jadi jawatankuasa ini kan terdiri daripada JAKIM atau Jabatan Negeri, tapi mewakili 12 jabatan atau kementerian, KPDN, KK, Kementerian Kesihatan dan berbagai agensi lagi yang terlibat dalam ini. Jadi jawatankuasa inilah yang final menentukan halal tak halal. Setelah itu barulah nanti kalau lulus barulah dapat sejarah halal itu. Kalau tidak lulus akan dimaklumkan kepada pemohon, maka dia kena buat redo balik apa-apa masalah yang berlaku. Datuk, satu lagi soalan Datuk. Berapa lama selalunya daripada kita daftar hingga kelulusan tu? Adakah average timeline ke ataupun yang biasalah? Kalau biasa, yang biasa daripada 2 hingga 6 bulan. Pengalaman kami di Zajas yang tercepat kami buat ialah 2 bulan. Satu ada syarikat Kodia, membuat Kodia. 2 bulan. IKS Putra, kita proses dia very straightforward saja. Straightforward, jadi dia mudah. Dan dia kilang pun bersih dan sebagainya. Betul. So PKS harus prihatin dengan apa atau apa komplikasi produk itu dengan masa yang perlulah ya untuk diaudit sampai. Okey. Teruskan. Teruskan Tok. Jadi apakah keperluan IKS ni dalam nak submit kepada JAKIM tu? Betul. Jadi pertama
apa-apa perusahaan tu mestilah didaftarkan dengan SSM. Jadi banyak IKS kita di kampung, apa tu ubi ke, kuih raya ke semua, mereka tidak daftar. Mereka masuk akaun anak dia, akaun isteri, akaun suami, tapi tidak ada syarikat. Jadi yang penting mereka tubuhkan syarikat. Tak kira lah apa-apa nama syarikat. Kemudian yang kedua, premis tempat dia buat produk tu mesti dapat surat daripada pihak berkuasa tempatan. Ini bermaksud kalau pihak berkuasa kalau buat di rumah memang tak boleh. Buat rumah memang tak boleh. Jadi kita perlu dapat. Tapi dalam masa yang sama juga ada kelonggaran di situ. Mana kalau di rumah dia mesti asingkan daripada rumah. Perlu ada satu tempat. Perlu ada premis satu ya. Keluar daripada rumah ada premis khusus. Betul. Khusus. Jadi nanti JAKIM atau Jabatan akan mengiktiraf mana-mana premis ataupun syarikat yang di bawah bimbingan agensi kerajaan. Misalnya SMB Corp ataupun Amanah Ikhtiar Malaysia. Marah keluarkan satu surat mengatakan memang IKS ini, perusahaan ini di bawah bimbingan, maka surat itu pun boleh diterima. Tapi dengan syarat mesti split pada rumah. Ini sebab apa split ni penting? Sebab kadang-kadang kita dulu, kadang-kadang mereka goreng dia punya kerepek di bawah rumah. Tengah goreng-goreng, anak menangis. Pergi ambil anak kencing pula, cuci anak, lalas dengan tangan tak bersih, pergi sambung goreng balik. Contamination tu ya. Contamination tu. Jadi itu sebab maksudnya mesti pisah daripada situ. Kemudian operasi pula mesti sepenuhnya. Tidak boleh 2 hari operasi, 3 hari tutup. Ataupun operasi masa nak bulan puasa je. Sampai raya. Lepas tu tutup. Tak boleh. Dia tak boleh seasonal lah tu ya. Ya, mesti sepanjang tahun. Kemudian produk tu mesti halal sajalah. Sebab ada saya pergi audit di luar negara, kilang lembu dia, 2 hari lembu, 2 hari kambing, 2 hari babi. Lepas tu balik pula. Jadi itu tidak dapat. Dah bagi mereka dari segi spek, kilang itu cukup semua sebagai tempat sembelihan. Tapi dari segi halal, tidak boleh. Mana dia mesti halal saja. Mana kambing pun halal. Kandang tu tak boleh campur tu ya. Tak boleh campur. Kilang pun tak boleh campur. Storage pun tak boleh campur. Transportation pun tak boleh campur. Pernah ada satu kes dicampur anak babi dengan ayam. Dalam satu kontena. Dalam perjalanan pecah. Anak babi pecah. Jadi ayam tu teribu buat sup. Jadi orang yang makan sup kata apa sup hari ni sedap sangat. Jadi rupanya masa transportasi tadi ataupun dalam storage, masa packaging, di tempat dia di premis tu, di restoran, benda tu pecah. Itu sebab kita tak benarkan. Kemudian sebenarnya bahan ramuan tu mesti dah selamat dan mesti ada sejalan. Mana tiap-tiap ingredient tu, ramuan, tiap dia, garam dia, dia punya kari dia, semua mesti ada sejalan. Jadi kita akan bantu pengusaha ni untuk carikan kicap yang ada sejalan, garam yang ada sejalan. Jadi semua ni mesti halal. Kalau ada 12 ingredient, 12 lah. Jadi sebab daripada sini nanti akan lahirnya menu. Ada 10 menu, ada 10 jenis kuih. Kalau saya pernah audit hotel, sampai ribuan menu dia. Air aja macam-macam air. Air aja dah 100-200 jenis air. Air sejuk, yang panas sebagainya. Jadi ini, tapi yang penting ingredient tu. Ada dalam 10-20, mesti semuanya halal dan ada sedia halal. Kalau expert, kena cari sambung. Kemudian ada, kalau produk daging pula, mesti ada JAKIM dan juga veterina. Jadi macam kita berdengar masalah baru ni, masalah kartel. Jadi kartel dia campurkan, dia nanti ada kelulusan JPB pun dia seluduk buat masuk. Itu bukan salah JAKIM, salah pihak yang menyeluduk lah. Jadi kilang yang halal di luar negara yang JAKIM halal tu jelas. Tapi sambil dia bawa 5 kontena je lah, yang 10 kontena lagi dia rembat kat tepi jalan mana-mana, dia sampai sini dah ada 15 kontena. Tapi alhamdulillah dah selesai, dah dapat tangkap semua. Jadi itulah maksud kita supaya produk daging itu ada JAKIM dan veterina. Kemudian charge yang dikenakan. Kos. Ini ada antara soalan yang diajukan juga. Sila Tok. Mikro ni bermaksud industri mikro ni yang nilai perolehan tahunan dia ni kurang daripada 300,000. Maknanya dalam sebulan dia bukan 20-25 ribu ringgit lah. Kalau bawah tu, mana dia kira mikro. Jadi dia kena charge dalam RM100 lah. RM100 1 tahun. Kalau 2 tahun maknanya RM200. Kemudian yang seterusnya adalah industri kecil.
Industri kecil dia ada 300,000 hingga 15 juta. Jadi ini dia punya cas dia adalah sebanyak RM400. 400. Jadi kalau 2 tahun RM800. Kemudian industri sederhana IKS dia punya perolehan dia 15 juta hingga 50 juta. Maka ini di sederhana maka cas dia RM700. Dan begitulah kalau international, multinational maka nilai perolehan tahunan dia 50 juta ke atas. Jadi inilah cas dia kena dan nilai dia adalah tidak banyak. Okey. Kemudian untuk memenuhi dapat CJ halal ni, sebenarnya halal ni dia begitu dekat dengan hygiene. Jadi kalaulah barang halal tidak menepati hygiene, maka dengan sendirinya dia tidak boleh dapat halal. Jadi dalam pengalaman kita lihat bahawa banyak IKS ini yang buat di rumah, dia punya hygiene ada masalah. Tempat kawasan dia masak itu tidak ada berpagar. Tengah masak ayam terbang atas kuali. Cecak jatuh dalam kuali. Kucing melintas. Tidak ada pagar. Kemudian bila selesai pula parit. Tidak ada sistem pemberitaan yang clear. Ya. Jadi menyebabkan bau busuk dan sebagainya. Kemudian storage pun tidak ada yang lengkap. Hinggakan kuih raya dihurung semut. Disuruh semut. Kemudian pun menjadi cepat basi dan sebagainya. Kemudian kalau kita inilah kalau kita nak rajin produk berkarat yang selalu kita dapat ni kadang-kadang dah pakai 10 tahun 15 tahun cetak baru ini oven untuk buat kek kita lihat berkarat. Ini menyebabkan dari segi hygiene boleh mendatangkan keracunan lah, mendatang bahaya kepada para pengguna. Ini begitu juga dapur makanan kalau kita tengok dia hidang di depan bukan sedap lagi, tapi bila kita pergi belakang, inilah rupanya. Jadi dari segi hygiene tidak dibenarkan, contohnya ada papan di belakang penggunaan kayu tidak boleh. Semua mesti stainless steel ataupun plastik. Kalau kita tengok periuk tu, periuk di sebelah kanan tu berkarat, tapi nasi yang dihidangkan cukuplah enak sekali. Tapi kalau dari segi nak dapat CJ halal, tak boleh dapat. Ini juga kita lihat di kawasan dia simpanan. Tengok bawang dia, kentang dia dengan lantai dia tu. Jadi lantai ni kita mewajibkanlah untuk epoksi. Tidak boleh tile dan sebagainya. Sebab mudah dikontrol, mudah dibersihkan. Terima kasih Datuk. Ini contoh yang bersih lah. Itu sementara longkang dan sebagainya. Itu je sementara ini. Untuk makluman kita berjumpa lagi. Terima kasih tu. Saya harap PKS di sana ambil peluang untuk lihat contoh-contoh Datuk Zainal berikan tadi supaya kita prepare mindset kita sebelum kita nak melonjak kerja. Tak apa buang masa sekarang ni. Okey, kita balik pada Cik Aminuddin. Cik Aminuddin, okey, kita dah lihat proses, kita dah lihat kos dan kita dah lihat perincian apa yang diperlukan untuk mencapai tahap CJ halal. Jadi saya nampak proses ini dipadankan juga dengan bantuan yang SME Corp berikan. Boleh kita berikan Cik Aminuddin penerangan program halal. Mic Cik Aminuddin. Mic mute. Okay. Sorry. Terima kasih Cik Anip dan Datuk. Saya rasa Datuk dan telah menerangkan panjang lebar berkenaan dengan proses dan juga perkara-perkara yang perlu perlukan oleh SME atau PKS kita untuk mendapatkan CJ halal. Ada setengah-setengah usahawan tu fikir walaupun mungkin macam Datuk sebut tadi 100, 200 untuk kos yang telah diberikan, yang telah ditetapkan oleh Pihak JAKIM. Walau bagaimanapun mungkin kos yang lain yang mungkin menjadi kekangan kepada usahawan-usahawan lah. Contohnya sekiranya usahawan tersebut, kalau contohnya Datuk pergi ke premis syarikat, untuk dapat sejalan mungkin dalam 100 untuk company mikro ataupun dalam beratus sajalah untuk company kecil dan sederhana. Tetapi untuk mendapatkan proses tu mungkin usahawan tengok, macam saya pernah pengalaman dulu, dia garu kepala. Dia fikir, alamak ni nak kena tukar toilet, nak kena tukar ke belakang. Tu kena ada premis khas yang diperlukan oleh usahawan untuk buat proses tersebut dan memerlukan pengubah soyan kilang ataupun proses-proses yang tertentu. Dan
itu memerlukan kos lah bagi usahawan, dan kita pun faham kadang-kadang usahawan-usahawan mikro dan kecil ni dia punya resources agak limited. Kita dari segi nak jaga production, kos untuk dari segi wang lah untuk dikeluarkan oleh syarikat-syarikat tersebut untuk mendapatkan persetujuan halal. So dari segi itu, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui SME Corp Malaysia, kita ada satu program khusus lah. Nombor satu, seperti saya terangkan di sini, nombor satunya dari segi program untuk syarikat yang ingin mendapatkan sedia halal melalui program sedia ada yang kita ada. Sebagai contohnya program Bumi Putra Entrepreneur Enhanced Program dan juga program-program lain sekiranya syarikat sudah halal. Dan yang keduanya saya untuk kategori yang kedua, untuk syarikat-syarikat itu dah dapat sedia halal dan untuk mengembangkan lagi produk syarikat yang diperlukan. So kalau ikutkan dalam slide yang saya tunjukkan pada hari ini, pihak Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pihak MIDEC telah memberikan tanggungjawab kepada SME Corp Malaysia lah, untuk melaksanakan program pembangunan halal di bawah MIDEC. So kalau ikut kat sini, kita 5 program yang telah kita tetapkan. Pertamanya saya cakap nombor satu, kita panggil Halal Outreach Program for Entrepreneurs. Yang ni untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, kita telah melatih lebih kurang 24 pegawai SME Corp untuk menjadi Halal Development Officers lah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang dalam proses untuk proses akhir untuk mentauliahkan pegawai-pegawai ini, dan seterusnya kita akan turun padang dan akan membantu syarikat-syarikat untuk mendapat kerja halal, terutamanya dari segi macam mana untuk dapatkan layout yang betul, susun atur kilang yang betul, berdasarkan daripada apa yang kita belajar daripada pakar-pakar lah, daripada JAKIM, daripada pakar-pakar sebagai contoh Datuk, salah satu kita punya pakar untuk membantu syarikat-syarikat tersebut. Dan ini adalah salah satu daripada hala tuju Kementerian dan SME Corp Malaysia untuk memberi bantuan dari segi rundingan dan juga fasilitasi kepada syarikat-syarikat PKS yang ada di luar sana lah. Mungkin dari segi untuk dapat consolation mungkin kurang pemahaman daripada PKS. So dekat situ pegawai-pegawai SME Corp Malaysia akan turun padang dan akan membantu syarikat-syarikat lah yang kita dapat tengok di bawah sana, dan seterusnya kita akan tengok sekiranya premis tu agak kotor ataupun layout tu tidak memenuhi kriteria yang halal tu, kita akan betulkan lah, kita akan bantu syarikat-syarikat. Yang keduanya yang kita ada, kita panggil Halal Halal Technology Transformation Program. So yang ini kita telah bekerjasama dengan agensi TPM, Teknologi Park Malaysia, untuk membantu dari segi khidmat perundingan dan juga kita beri grant untuk syarikat-syarikat ni lah. Untuk makluman, untuk sesi yang kali ini kita telah memilih 5 PKS. Saya dimaklumkan kita akan ada lagi sesi seterusnya, dan yang kita akan start pada bulan 5 nanti ataupun bulan 6 untuk membantu syarikat-syarikat ini untuk meningkatkan sistem informasi. Yang ini lebih kepada syarikat yang dah dapat sedia halal. So sekiranya syarikat-syarikat di luar sana yang berminat untuk menyertai program ini, nanti kita akan war-warkan dalam online nanti dalam masa terdekat untuk syarikat-syarikat ini meningkatkan sistem otomati dan kapasiti syarikat lah. Ini lebih kepada syarikat telah mendapat sedia halal. Okey, untuk yang ketiga dan keempat ni memang kita khaskan yang special sikit. Sekiranya ada PKS di luar sana yang telah mendapat persetujuan halal dan memerlukan packaging ataupun pendaftaran produk tersebut bagi memasuki pasaran. Kalau ikutkan nombor 3 ni, saya terangkan nombor 3 dulu, yang item 3, Product Transformation Program. Sekiranya syarikat PKS di luar sana dah ada sedia halal dan ingin meningkatkan nilai komersial produk tersebut. Contohnya sebelum ni pakai stiker saja. Mungkin sebelum ni krempeyek contohnya, ataupun kerupuk leko contohnya, ataupun produk masakan dalam kurma dalam tin, daging kurma dalam tin. Sebelum ni packaging tak berapa menarik sangat. Pergi kepada Tesco ataupun Naidin tengok tak berapa menarik lah. Boleh tak kita nak increase kita punya packaging, syarikat punya packaging. Dan produk Putra ni kita akan membantulah. Kita bekerjasama dengan Majlis Syarikat Bentuk Malaysia dan pihak DIDEC di bawah Kementerian, di bawah SIRIM dan juga Kementerian MOSTI, di bawah MOSTI, untuk
peningkatan penjenamaan, pembukusan dan pelabelan syarikat-syarikat PKS yang terlibat dalam program ini. Dan untuk makluman, untuk sesi pertama yang kita buat ni, untuk program kita telah pilih lebih kurang 50 SKU stock keeping unit untuk produk-produk ni, dan lebih kurang 25 PKS yang kita dah pilih lah. Dan kita telah pun melakukan aktiviti turun padang ke PKS. Kita tengok packaging ni mana yang kita boleh bantu dari segi penjenamaan, dari segi pelabelan dan juga dari segi trademark produk tersebut. Dan kita akan pastikan produk syarikat PKS ni dapat diketengahkan lah, lagi presentable, lagi menarik supaya boleh kita dipasarkan di pasaran utama dan juga di peringkat antarabangsa dan global lagi lah. So yang seterusnya dari segi prints, yang ini kebanyakan untuk produk-produk yang dah established, yang kita daftarkan stock keeping unit ya, untuk makluman tuan-tuan semua. Kita dah ada, hari itu kita dah ada untuk kita bawa produk-produk PKS ni ke pasaran Jepun untuk makluman tuan-tuan perempuan. Lebih kurang dalam hari itu tak salah saya, lebih kurang dalam 30 first batch. Tapi untuk produk yang terlibat dalam program ni sebanyak 32 lah. Dah ada 69 SKU yang kita tetapkan, dan kita bekerjasama dengan market linker lah sebagai contoh, syarikat macam SD Impact, Brilliant Idea Technology sebagai kita punya linker untuk buat produk ni. Dan alhamdulillah ada setengah-setengah produk tu telah pun menembusi pasaran antarabangsa, contohnya hypermarket medium super di Jepun dan juga beberapa outlet di Jepun yang lain. So kita nakkan at the end of the day, program ni syarikat-syarikat produk-produk syarikat PKS tersebut dapat memenuhi antarabangsa, dan kita bersama untuk dengan market linker yang lain untuk kita bawa contohnya di Thailand, Taiwan dan sebagainya lah. Dan kita akan sentiasa mencari produk-produk PKS yang baru untuk kita bawa dan kita ketengahkan lah. Yang kelima ni sama juga macam Prince, kita untuk pendaftaran, cuma yang kat sini kita ada penjenamaan produk sekali lah. So penjenamaan produk ni kita cuba untuk ketengahkan produk tersebut, dan pendaftaran SKU di pasaran yang ditetapkan oleh yang diinginkan oleh pihak syarikat dah. Dan untuk masif kita telah menerima 7 SKU daripada 3 produk PKS yang kita telah daftarkan. Okey, ada setengah ini adalah untuk yang dapat sedia halal. Kalau yang company yang belum dapat sedia halal, syarikat juga sekiranya syarikat Bumi Putra, kita juga ada program kita panggil program Bumi Putra, program peningkatan kos saham PKS Bumi Putra. So yang ini sekiranya syarikat tersebut belum lagi mempunyai persediaan halal dan ingin mendapatkan persediaan halal, syarikat boleh menghubungi SME Corp nanti, dan kita akan bagi fasilitasi kepada pihak syarikat bagaimana untuk membantu syarikat untuk mendapatkan persediaan halal. Sebagai contohnya Datuk cakap tadi, Datuk lah pergi audit dekat tempat tu, tengok ada kilang nak kena buat renovate, kalau nak renovate tak dapat tersedia halal tersebut, dan memerlukan beberapa penambahan, contohnya renovation, consultation diperlukan, ataupun beberapa kos yang diperlukan supaya syarikat tu mendapat persediaan halal. Kadang-kadang PKS datang jumpa kami, garu kepala lah macam mana lah nak buat ni, duit dah tak berapa banyak nak dapat. So dari segi kita ada bantuan untuk membantu syarikat-syarikat ni untuk mendapatkan persediaan halal. So saya rasa ini adalah platform terbaik di luar sana untuk syarikat-syarikat sekiranya ingin mendapatkan persediaan halal, boleh terus datang ke SME Corp dan kita akan tengok apa yang kita boleh bantulah untuk syarikat-syarikat tersebut. Dan seterusnya saya cakapkan tadi, kita ada juga galakan ekspor Putra. So yang ni kita membantu syarikat untuk mendapatkan promosi, dan kalau tak dapat persediaan pun boleh juga buat program ni. Kalau tengok ada lebih kurang 9 package bantuan yang kita bantukan kepada syarikat dari segi e-commerce, penubuhan operasi di luar, dan sekiranya syarikat tersebut ada mempunyai produk halal, boleh juga memohon di bawah galakan ekspor Bumi Putra lah. Dan sekiranya tuan-tuan ingin mendapatkan maklumat lanjut berkenaan program ini, boleh berhubung dengan pihak SME Corp lah dekat sini. Saya rasa lepas ni akan ada banyak soalan kot daripada Facebook Live. Sekiranya betul Cik Min. Terima kasih Cik Min atas penerangan yang komprehensif. Saya ingin war-warkan pada PKS di luar sana.
kita ada banyak program. 5 program yang saya telah dengarkan tadi daripada Cik Amin, daripada kita tak ada CJ halal sampai kita ada produk CJ halal kepada level ekspor. Jadi sila dan saya war-warkan pada semua PKS untuk jangan biarkan peluang ini dan datang ke SME Corp untuk mendapatkan maklumat tentang program ini. Saya ajukan juga saya teruskanlah pada Cik Nur Muhammad. Yang kita nak bicara sekarang ni. Okey, tadi kalau kita dah dengar daripada industri, kita dah dengar pada agensi kerajaan SME Corp bantuan proses kos. Sekarang ni kita nak dengar pula pada CIMB Bank tentang Halal Biz Ready. Silakan Cik Noh. Okey. Saya sharekan. Okey. Boleh nampak Boleh. Okey. Dalam masa menunggu tadi saya dah besarkan tadi. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cik Amin dan juga Datuk Zainal. I think satu cerahan yang sangat baik. So, sebab di CIMB apa yang kita dapati ialah challenges yang SME kita hadapi adalah opportunity. Maksudnya antara bila dia dah bersetuju untuk melakukan certification halal dan pihak Datuk telah pergi ke premis tersebut dan buat audit apakah benda yang perlu ditukar, apakah perlu diperbaiki, apakah perlu yang diperbetulkan ataupun penambahan dari segi production line-nya ataupun dia perlu untuk pindah ke premis yang baru. Masalahnya sekarang ialah untuk pihak SME ni modal. So dia juggling antara nak perlukan modal untuk nak go for this halal certification ataupun modal yang ada sebanyak tu digunakan untuk meneruskan lagi perniagaan production dia. Itu dilema ada dekat situ yang kita nampak. So kalaulah bisa kata dia gunakan duit yang ada tu untuk beli mesin yang baru seperti mana yang dicadangkan oleh pihak audit tadi, dia akan ketinggalan sebab dia tak dapat gunakan modal tu untuk beli raw material. Bila berlaku begitu, contradiction. Kesudahannya ialah mostly in general pihak SME akan kata letak halal tepi dulu, kita teruskan production sebab ini periuk nasi nak kena jalankan terus. So kita daripada pihak CIMB nampak perkara ni, nampak dari segi challenges yang pihak SME hadapi dan kita ingin membantu. Tapi lagi sekali bila kita sebut pasal bank, nak minjam perlukan cagaran. So kebanyakan bank yang ada di luar sana, termasuk juga lah bank yang saya wakili ni, CIMB, kebanyakannya ada memerlukan cagaran. Lagi sekali dilema tu datang balik pada SME tu di mana saya nak dapatkan halal certification, saya tak ada modal untuk saya buat penambahbaikan saya punya production line ni ataupun kilang saya ni ataupun rumah ataupun premis saya. Macam saya tak ada cagaran untuk saya tawarkan kepada bank. Jadi macam mana saya ni sekarang ni? Macam mana kedudukan saya? So itu pihak bank sekarang ni apa yang kita bantu? Kita memberi bantuan kepada pihak SMEs yang di bawah definisi bank negara yang perlu untuk mendapatkan sijil penghalatan sijil halal ni secara clean basis. Maksudnya dia tak perlu mengadakan cagaran untuk datang ke pihak bank untuk dia mohon pinjaman. Kita boleh bantu dari segi clean basis provided syarikatnya memenuhi syarat-syarat tertentu dan juga mempunyai daya saing dan mempunyai business model yang orang kata boleh ke depan. Bila itu dapat ditunjukkan pada pihak bank, kita boleh membantu sehingga RM1 juta dalam bentuk pinjaman financing dan juga kalau itu untuk bantuan-bantuan seperti penambahbaikan mesin ataupun buat renovation. Ataupun penambahan modal macam Encik Amin cakap tadi, dia nak ubat suai packaging contohnya ataupun nak buat automation, mesin dah ada tapi pakai semi auto nak jadikan automatic semuanya untuk menambahkan lagi productionnya. Yes, kita boleh bantu dari segi itu. Misalnya kata macam Datuk Zainal cakap tadi, dia perlu pindah ke premis yang baru, lagi masalah besar kalau untuk SME yang tak ada modal ni.
perlukan premis yang baru, kadang-kadang memerlukan modal yang besar. So untuk pembiayaan premis yang baru, kita menyediakan sehingga 25 juta ringgit pembiayaannya untuk premis baru. Tapi of course bila kita bercerita pasal pembiayaan premises, kita gunakan premises yang kita biaya tu sebagai cagaran lah. Okay. Ini termasuk sorry Cik Noor, ini termasuk ada soalan termasuk kilang dan juga makmal facility sebegitulah ya saya assume ya. So, okey, saya suka nak soalan tu bagus. Misal kata ABC Senam Berhad ni dia nak perlu beli kilang, katakan kilangnya harga 10 juta. And then peralatan makmal untuk dia meneruskan kelangsungan perniagaannya kos dalam 500,000. Betul. And then dia perlu buat penam mesin yang baru sehingga RM500,000. So semua sekali dia perlukan 11 juta. So yang 10 juta tadi kita beri bantu dari segi premises, finance dia punya kilang tu tadi. 500,000 kita bagi untuk dia beli barang-barang makmal yang diperlukan seperti mana yang diperlukan dalam pihak audit tadi. And then dia 500,000 untuk dia buat penambahan baik dia punya mesin. So kita boleh bantu dari segi ni. Kalau yang dalam contoh yang saya bagi ni, yang cagarannya cuma 10 juta tu je. Maksudnya dia cagarkan premises tu. Kalau misalnya macam premises tu harganya 10 juta, kitanya financing up to dalam 90% lah, 80%, 90% gitu. So lebih daripada tu kita bagi dari segi clean basis. So yang clean ni kita akan menggunakan khidmat CGC ataupun SJPP sebagai garanti, sebagai perubat dia punya garanti ya. So ini yang limit yang kita bagi. Yang nombor 3 saya cuba nak sentuh juga, kadang-kadang bila bersentuhan dengan perkara-perkara makanan dan minuman, kadang-kadang macam Datuk cakap tadi, halalan dan thayyiban itu satu perkara yang perlu dilihat juga. Halal saja kadang-kadang tak memadai. Cara prosesnya, cara dia menyediakan peralatan-peralatan itu juga sangat-sangat crucial, sangat penting. Sehingga kalau pihak SME itu hendak menjual barang mereka ke pasaran antarabangsa, biasanya memerlukan HACCP certification untuk barangan makanan dan minuman. So again, dari dilema sekali lagi untuk pihak SME ini, dah halal, dah ada satu dilema. Dah dapat dah sekarang ni. Sekarang nak dapat HACCP tak? Satu dilema lagi. So apa yang kita buat, kita macam mana yang saya cakap tadi berkenaan dengan halal tadi, kita bantu juga untuk yang application to HACCP tadi. Nombor 4, apa berlaku lepas dia dah dapat sijil halal tadi? Bila dia dapat sijil halal tu, kita tengok market dia berkembang, market dia akan menjadi lebih luas sebab yang ada sekarang ini dah $3 trilion dalam pasaran domestik dan juga antarabangsa. So, bagaimana cara mereka untuk menjual barangan mereka ni ke pasaran antarabangsa? So pihak CIMB melalui trade club, kita panggil trade club, membantu pihak SME ni, membantu pihak SME ni untuk memasarkan produk-produk mereka ke luar negara melalui trade club kita. Sekarang ini kita bekerjasama dengan Santander Bank di UK, IBK Bank di Korea dan MUFG di Japan. So apa yang kita buat, semua customer-customer kita dan sebentuk SME ataupun bukan SME lah, tapi saya setiap hari kita sebut SME, kita linkkan SME ni kepada bank-bank yang saya sebutkan tadi untuk dia buat orang kata matchmaking dengan customer-customer dia yang kat sebelah sana tu, untuk kita bukakan pasaran ekspor untuk SME untuk mereka dapat terus berkembang dan juga memasarkan produk-produk mereka ke luar negara dengan guided. Maksudnya bukan kita cakap ni okey Japan ada peluang pergi. Dia pergi sana tu putar kantin cari tak jumpa apa benda semua. So kita ni kita tunjukkan dia jalan, kita dengan pihak MUFG contohnya Japan, MUFG pun akan wawarkan customer dia yang mana interest untuk beli barang kita. Contoh saya bagi satu contoh yang baik ialah ramen di Korea. Di mana customer kita ni dia buat instant noodle. So bila kita jodohkan berdua ni, so instant noodle ni dia dapati sangat bersesuaian dengan Korea punya ramen punya ingredient. Dia halal dan dia pun bersesuaian. So kita klikkan dengan
Korea punya ramen producer tadi. So, yang ramen producer kat Malaysia tadi sebelum ni dia buat di Malaysia saja. So sekarang ni kita bukakan dia pasaran yang baru untuk dia dapat memasarkan barangnya ke Korea. Itu yang kelebihan yang kita boleh bantu kepada SME. Lagi satu lagi, sorry. Cik Nom, memandang kita topik yang sama tadi, so ada soalan ni, dia bertanyakan produk jenis mana yang ada permintaan ekspor. Tapi saya rasa kalau satu lagi soalan yang diberikan juga ialah, adakah CIMB ini menetapkan sektor-sektor yang dibantu atau tak ada kekangan di situ, dan juga negara-negara mana yang diberikan market linker punya assistant tadi tu. Silakan. Okey. Cantik soalan tu. Okey, maksudnya saya cakap tadi awal-awal tadi, kita sebenarnya priority kita berikan kepada 5 sektor tadi. Kepada 5 sektor tadi, betul. Beverage, kosmetik dan agriculture. Ya, betul. Tapi ada juga industri-industri yang di luar daripada industri-industri ini yang memerlukan halal certification. Tidak betul. Juga kita nafikan, kita juga akan membantu. Sebab yang sebagai pihak bank yang kami nampak, sektor 5 ni yang sangat memerlukan halal sebab market movement, permintaan daripada luar tentang halal ni semakin hari semakin besar dari segi 5 sektor. Tapi kalau bisa kata pihak SME tadi yang luar daripada 5 ni saja, luar 5 ni kita tidak akan menolak, begitu saja kita akan terus membantu. Itu nombor 1. Nombor 2, kalau misalnya kata SME yang sudah ada halal certification, dia dah tak perlu lagi halal certification, dia dah ada dah semua. Alhamdulillah. Tapi dia nak kita datang ke CIMB untuk kita bantu dia dari segi meluaskan pasaran dia ataupun memberikan dia perkhidmatan nasihat dari segi bukakan dia punya e-channel, e-platform dan semua sekali tu, kita boleh. Kita terus juga membantu. And then soalan yang kedua tadi, pasaran mana yang kita bukakan untuk SME. Kami adalah salah satu bank yang join Santander Trade Club yang berpusat di Europe. So under Trade Club ni kita ada 23 negara yang bergabung sekali, bank-bank dari 23 negara termasuk CIMB sendiri yang mewakili Malaysia dan Indonesia. So peluang untuk SME kita ni untuk dipasarkan sangat meluas. Sangat meluas sebab apa? Bila kita SME ni masuk join sebagai customer untuk CIMB Bank, kita akan menjemput mereka menjadi ahli kepada Trade Club ni. Dia Trade Club dia macam macam Lazada, senang nak cerita lah, macam Lazada. Sebenarnya dia boleh tunjukkan, showcasekan barang-barang dia, siapa yang antara 23 negara ni yang berminat, dia boleh beli. Tapi itu kalau kita biarkan begitu saja. Tapi pihak CIMB ni kita go step ahead. Kita ajak yang datang, give us all the detail of the product, then you have to promote dekat sesuatu negara yang kita rasa bersesuaian. So far kita ada dengan Brazil, kita ada dengan of course Indonesia, Singapura memang ada alhamdulillah. Kita ada dengan Japan, kita ada dengan Korea, kita ada Abu Dhabi, Middle East dan juga UK. UK sendiri pun sangat meluas. Okey, terima kasih Cik Dong. Okey, memandangkan kesetukan masa, saya terus kepada Datuk. Datuk, ada soalan Datuk. Kalau menjalan perniagaan trading, beli jual masih perlu ke CJ halal? Sila Datuk. Untuk trading ni trading, perlu CJ halal, pada pembekal juga, dan juga kalau dia storage pun kena dapat CJ halal. Betul. Itu juga kalau OEM tu sendiri kena dapat CJ halal. Saya rasa ni terangkum dari segi logistik jugalah ya. Pasal itu pun ada trading juga. Okey, satu lagi Datuk, memandangkan Datuk selalu mewakili Malaysia dengan sidang-sidang halal di luar negara ni kan. So mungkin daripada pengalaman Datuk, produk macam mana yang jadi permintaan ekspor di pesada global ni? Ini kadang-kadang kita pelik juga ya, kalau jangan terperanjat kalau beli kereta di London tu sebenarnya dari Malaysia. Betul. Jadi barang-barang ni bila kita buat rombongan pergi China kan, kita buat satu kontena kejap je habis. Jadi order boleh tak hantar 15 kontena sebulan. Kes kita termenung dah. Dia punya dengan premi dia sebelah rumah aja kecil apa semua itu yang Cik Manu sebutkan tadi tu. Dia perlu pula expand pula sebab permintaan dah banyak. Misalnya bila kita buat business matching pada mall kita dalam Malaysia dia cukup dah. Biasa makcik tu sehari boleh 200 keping, 200 keping. Tapi bila pergi mall kata kami nak 500 satu minggu. Itu pun dia dah. Itu yang dia pergi cari SMB.
dari SME itu untuk expand tu. Satu lagi saya selalu nasihat pada IKS kita, saya jadikan Ramli Burger sebagai contoh lah. Ramli Burger saya dulu mikro je. Dia jual burger tepi jalan. Tepi jalan je. Sekarang dia dah pergi world. Itulah halal yang main peranan pada kita. So Datuk masih berpendapat produk makanan lah ya. Masih kita punya strong point lah. Ya, dari segi makanan. industri yang patut diceburi atau PKS yang memberi semangat pada PKS yang berkecimpung dalam walaupun keripik ataupun makanan ringan, tapi halal tu penting because itulah the gateway dia ke luar negara ya tu. Ya. Satu lagi Datuk. Ya teruskan. Okey, terima kasih Datuk Afnan tu. Untuk sambungan daripada apa yang Datuk cakap, di samping betul, silakan. Oleh Club kita menerima banyak permintaan daripada Europe dari segi modest fashion. Ya, maksudnya dari segi pemakaian fashion yang halal untuk muslim dan muslimah, kita menerima banyak permintaan daripada UK. Okey, busana fashion ya. Bersama dengan Association of Fashion of Malaysia dengan Encik Bon Zainal. Kita cari bagaimana cara untuk kita dapat membantu KS di Malaysia ni untuk kita bawa ke sana fashion-fashionnya. Betul. Dan hal ni kita insya-Allah hal fair nanti kita akan ada pula fashion Islam. Sekarang pun dah banyak misalnya Nelofa apa semua, fashion dia tu dah mula Siti Khadijah kan. Itu semua kita dah boleh jual ke market-market luar insya-Allah. Satu yang selalu saya lihat dari IKS kita ni, mereka semangat yang kuat. Jadi dengan ada CIMB dan CIMB dan SMB Corp ni boleh membantu mereka untuk expand. Itulah yang kita harapkan. Sebab kami sebagai facilitator, kami bukan hanya just bagi sejarah. Kita ada follow up and follow through. Betul. Bila dapat bukan berhenti situ saja. Kita akan expand lagi. Asalnya dulu dia di rumah, kemudian dia akan sewa di Alpak. Alpak akhirnya dia beli pula satu tu. Itu banyak dah kita lihat di buah pengalaman Jakib. Banyak dah begitu. Datuk, soalan terakhir sebelum saya pergi last kepada Cik Amiruddin. Soalan ni saya ditanya sebelum saya share ni, what are the do and don'ts halal ni? Macam contoh syarikat PKS yang dah hampir-hampir nak dapat CJ, tetapi satu fall mistake ni memusnahkan segala dia punya effort lah untuk dapatkan CJ halal tu. Sila Datuk, daripada pengalaman Datuk, insya-Allah. Pengalaman kita ni biasa dia masa summit dia kata ada 200 produk. Tapi bila kita pergi lapangan ada 250. Jadi mana datang 50 produk. Faham. Automatic fail lah. Ataupun dalam menu. Menu dia tu nak sempena raya masa dia summit dulu tak ada. Tiba-tiba ada sup meletup hari raya. Masa mohon dulu tak ada sup meletup tu. Jadi dia nanti meletup kita takut. Sup meletup ni yang keracunan. Sup meletup ni yang tak ada dalam halal tu yang menyebabkan benda-benda lain. Jadi itu menyebabkan fail lah. Kita akan tarik lah dia punya sijil tu. Mantap, perancangan dan perincian dan ketulusan lah sebelum kita apply. Ingat, kadang-kadang mereka semua warga bila dah dapat sijil halal, mereka leka. Dia tak tidak pegang pada syarat-syarat. Jadi kita sebenarnya yakin dan selalu ada buat spot check. Bila spot check ni itu kadang-kadang kicap kita tarik masa tu juga, dan kita pergi bukan JAKIM saja dengan berbagai kementerian. Enggak kuasa. Betul. Okey, saya terus mengendangkan kita kesutukan masa. Soalan diajukan kepada Cik Aminuddin. SME Corp ada ke fokus sektor untuk bantuan seperti yang dinyatakan, dan apakah ada 5 program tadi mungkin dia punya guidelines untuk syarat-syarat utama untuk apply program CJ halal, program halal yang ada di bawah SME Corp. Silakan Cik Muhyiddin. Terima kasih Cik Anip. Seperti mana saya terangkan tadi, kita ada bantuan untuk company yang nak dapat CJ halal dan company yang dapat CJ halal. So yang untuk dapat yang CJ halal ni lebih kepada yang program pembangunan daripada PKS pada Medak tadi lah. So dari segi sub-produk tu, sub-program yang kita ada tu, ada kita letakkan kriteria lah. Contohnya macam HTTP, syarikat tu perlu mendapatkan skor SME Competitive Rating for Ensamah at least sekurang-kurangnya 3 star dan ke atas. So kita punya kriteria tambahan lah. Dan macam produk-produk macam program-program lain macam Prince yang tu tidak ada kriteria tambahan lah.
Dari segi produk apa, kita tidak tetapkan contohnya untuk food sahaja ataupun untuk kosmetik, tidak ada. Kita tengok contohnya kalau kita nampak produk yang dikeluarkan syarikat itu berdaya maju, berdaya saing dan mempunyai potensi untuk diketengahkan terutamanya di pasaran antarabangsa, syarikat tersebut mempunyai peluang cerah untuk terpilih di bawah program ini. So itu adalah kriteria yang kita tetapkanlah. Dan seterusnya untuk yang syarikat yang belum mendapat sedia halal tadi, kita tak ada kriteria, tapi kita minta sebab apa? Kita punya kebanyakan program ni untuk program ini ada dalam bentuk geran padanan, di mana ada komitmen syarikat, kewangan syarikat tersebutlah, walaupun kita akan bantu setiap portion, walau ada komitmen daripada syarikat. Dan kita nak syarikat seperti mana Datuk tadi, dia punya ni kena ada SSM, kena ada lesen PBT, sama juga macam sedia halal tadi lah. So kita minta sekiranya syarikat berminat, boleh datang ke SME Corp Malaysia dan kita boleh berdiskus dengan baik syarikat, kriteria, dan kalau tak ada, kita cuba facilitate syarikat-syarikat tersebut untuk mendapatkan dokumentasi yang diperlukan lah untuk kita memberi bantuan syarikat. Okey, terima kasih banyak. Satu perbincangan yang saya cakap cukup komplit, cukup padat dan berinformatif. Saya sebelum saya akhiri, akhir-akhir ni banyak pula soalan. Saya pun tak sangka. Tapi saya rata-rata saya rasakan satu diskusi yang cukup padat dan kita tiada alasan untuk PKS di luar sana untuk tidak merebut peluang-peluang ini. Semua industri pada agensi seperti SME Corp dan di bawah Kementerian Medex sendiri dan juga industri player seperti CIMB semua ratanya menyediakan bantuan untuk kita mendapat persedia halal dan juga pembangunan halal yang cukup komprehensif dan saya rasa customize. Jadi ia tak ada alasan kita tak ada sijil, tak nak apply, atau kita ada sijil tak ada apply. Bagi saya kita perlu rebut peluang ini. Oleh itu saya sebelum saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Terima kasih dan berjumpa di sesi soal usahawan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.